If. Baru masuk cikgu. Baru masuk cikgu. Okey, tak apa. Okey, jadi masing-masing kita buka, masing-masing yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni kita masing-masing ada yang still confused lagi tentang bab ni. Cikgu akan terangkan daripada awal. Tapi kita pergi kepada soalan homework lah. Sebelum kita pergi kepada soalan homework, cikgu akan terangkan daripada awal. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang rasa cikgu saya tak faham lah apa yang cikgu ajar ni, cikgu pun dah garu kepala dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, suara cikgu jelas ke ataupun ada tersekat-sekat? Jelas cikgu. Okey, skrin cikgu dah boleh nampak ke? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan masa form 2. Masa di tingkatan 2, kita belajar ada satu tajuk ni, nama dia kebarang kalian. Kita orang kata imbas ke zaman dahulu. Pada dahulu kala, masa tu suara Danish, suara Zarif, suara tak pecah lagi. Okey, jadi semualah yang lelaki tak pecah lagi. Suara nasyid sedap memanggil. Okey, jadi kebarangkalian masa kita belajar, dia punya asas ada di tingkatan 2. Okey, di tingkatan 2 bila kita nak mengira satu kebarangkalian, contoh bila kita ada dadu, dadu. Dadu ada berapa permukaan? Dadu ada berapa permukaan? 6. Okey, ada 6 permukaan. Sebab apa? Sebab dia ada 6 nombor. Jadi dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masa form 2, kita baling satu dadu dan kita nak belajar berapakah kebarangkalian untuk mendapatkan nombor 2. Okey, ataupun nombor 2. Okey, jadi kebarangkalian untuk mendapatkan nombor 2 dekat sini. Okey, nombor 2 ni adalah ada 1 dekat situ per dengan semua jumlah permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan nombor 2 pada sebiji dadu adalah 1/6. Okey, ini je yang kita belajar masa tingkatan 2. Tapi bila kita dah pergi kepada tingkatan 4, Ani Sofia tengah dengar ke tu? Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, ini adalah satu peristiwa. Maksudnya satu je peristiwa, ada satu dadu. Masuk kepada tingkatan 4, masuk kepada kebarangkalian di tingkatan 4. Kebarangkalian di tingkatan 4. Apa yang kita belajar ni? Kita belajar bukan satu peristiwa. Dekat sini dia belajar satu peristiwa. Kita belajar 2 atau lebih peristiwa. Sebab itulah kita panggil dia peristiwa gabungan. Peristiwa gabungan. Jadi contoh masa dekat form 2 kita belajar satu je dadu. Sekarang ni untuk di form 4 kita belajar, kita baling 2 dadu. Jadi dekat sini kita nak belajar. Yang mula-mula bab ni dia bercakap pasal apa? Dia bercakap tentang, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu buka worksheet yang cikgu bagi. Awal-awal sekali kita belajar pasal apa? Kita belajar cara mendapatkan sampel. Cara mendapatkan sampel jawapan. Sampel jawapan. Macam mana sampel jawapan tu? Okey, sampel jawapan ni adalah kemungkinan hasil untuk kedua-dua dadu tu. Okey, contoh kalau cikgu baling dua-dua dadu serentak, okey, cikgu dapat 1, 6. 1, 6 ni untuk apa? 1 ni adalah untuk di dadu pertama cikgu baling, cikgu dapat nombor 1. Ni dadu pertama. Dan untuk dadu kedua, cikgu dapatkan nombor 6. Ini yang kita belajar. Okey, sampel jawapan. Dan yang kedua, itu satu
Itu satu. Yang kedua, kita belajar jumlah sampel. Jumlah sampel. Jumlah sampel ni apa? Apakah kebarangkalian semua jawapan yang dia boleh dapat? Mana tu? Dipakai formula NS sama dengan NA darab NB. Jadi dekat situ itu kita dah belajar kelas pertama. Lepas tu cikgu continue pula dalam apabila ada dua peristiwa, dia tak macam di tingkatan 2. Sebab apa? Sebab bila dia ada dua peristiwa ataupun lebih peristiwa, dia ada satu benda. Nama dia peristiwa bersandar ataupun tak bersandar. Bersandar ataupun tidak bersandar. Okey, cikgu harap kamu ingat Okey, jadi masa kelas pertama cikgu dah terangkan kamu bersandar ni macam mana, tak bersandar ni macam mana. Bersandar adalah apabila peristiwa pertama bagi kesan kepada peristiwa kedua. Okey, ini adalah kalau dia bersandar. Kalau dia tak bersandar tu macam mana? Kalau dia tak bersandar, dia punya peristiwa pertama ni tak bagi kesan. Tidak memberi kesan. Itu kita panggil dia peristiwa tidak memberi kesan. Okey, ini kita panggil dia peristiwa tidak bersandar. Jadi dekat peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar ni, kita nak belajar pula cara mendapatkan ni kelas minggu lepas. Ini kelas minggu pertama tentang kebarangkalian. Okey, lepas tu cikgu pergi pula. Peristiwa bersandar ke, peristiwa tak bersandar ke, kita kena kira juga. Apa kebarangkalian untuk dia dapatkan ni? Apa kebarangkalian untuk dia dapatkan ni? Maksudnya kelas minggu lepas adalah memfokuskan tentang cari kebarangkalian. Cari kebarangkalian. Okey, jadi nak cari kebarangkalian untuk peristiwa tidak bersandar. Untuk peristiwa tidak bersandar. Kejap mana nota dia? Okey, untuk peristiwa tidak bersandar, masing-masing boleh tengok kat depan Kejap, mana ni peristiwa. Okey, untuk peristiwa tidak bersandar, tengok tau. Kita pakai dua formula ni. Cikgu ada tunjuk dah masa minggu lepas. Kalau peristiwa itu dinamakan dia tidak bersandar, kita guna kebarangkalian dia, cara nak cari kebarangkalian dia, kita pakai dua formula ni. Okey, kalau dia bersandar pula, kita pakai apa? Kita pakai gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok. Okey. Jadi inilah homework kamu. Homework kamu adalah tentang mencari kebarangkalian untuk peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, sampai sini boleh faham ke apa bab ni cuba sampaikan? Ayo. Boleh. Okey, Okey, ingat tau, bukannya semua benda kamu boleh guna gambar rajah pokok tu. Gambar rajah pokok ni dikhaskan untuk kalau dia tak bersandar. Bila kalau dia tak bersandar? Bersandar. Bila dia bersandar? Bila peristiwa pertama bagi kesan kepada peristiwa kedua. Dan kalau dia tak bersandar, nak cari kebarangkalian dia, cikgu ada tunjuk dah cara kaedah rumus dengan kaedah set. Jadi itu sampai situ baru kita terangkan, baru kita belajar. Jadi ini gambaran tentang bab ni. Kita tengah berhenti sampai sini. Cikgu terangkan ni supaya kamu nampak. Nisa, nampak tak Nisa? Nampak cikgu. Emira nampak ke Emira? Nampak cikgu. Okey, Danish setakat ni boleh follow up lagi? Mana dia Danish?
Zarif boleh follow up lagi Zarif? Boleh tu. Okey, jadi daripada sini semua orang kita akan pergi kepada homework yang cikgu bagi. Kita akan pergi kepada homework yang cikgu bagi. Okey, jadi bila kita nak pergi kepada homework, masing-masing boleh buka homework kebarang kalian. Okey, jadi dekat sini tengok Rajah 1 menunjukkan 4 kad nombor. Cikgu mula buat tau. Jadi tengok ni tau. Okey. Tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Tengah. Okey, baik. Okey, baik. Okey, jap cikgu susun. Okey, muka surat pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey. Jadi homework kita ingat tahu mencari kebarangkalian dah. Okey, rajah 1 ni rajah 1 menunjukkan 4 kad nombor di dalam kotak P. Mana? Ni kotak P kita. Dan 3 nombor di dalam kotak Q. Okey, ni kotak Q kita. Okey, tengok Tengok sekeping kad dikeluarkan secara rawak daripada setiap kotak. Tentukan, maksudnya setiap kotak tu ikutlah. Kita panggil Danish kan. Danish pergi kotak P, ambil satu kad. Pergi kotak Q, ambil satu kad. Peristiwa pertama, dia ambil satu kad kat kotak P. Peristiwa kedua, dia ambil satu kad kat kotak Q. Okey, tentukan kebarangkalian bahawa kedua-dua kad itu mempunyai A, nombor yang sama. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, macam mana nak cari kebarangkalian nombor yang sama? Maksudnya, tengok ni tengok. Okey, dan dekat sini cikgu tentukan dulu. Ini peristiwa bersandar ke tak bersandar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak bersandar. Ya, dia dalam keadaan tak bersandar. Tak bersandar. Kenapa? Sebab Danish pergi ambil kotak P, dia tak efek pun bilangan dekat kotak Q. Itu maksudnya tak bersandar. Jadi kalau tak bersandar, kalau dia tak bersandar, dia ada dua cara, iaitu hukum pendaraban. Hukum pendaraban dan kebarangkalian ataupun kaedah set. Cikgu akan buatkan dua-dua. Okey, ini adalah untuk yang pertama, soalan A. Nombor yang pertama, hukum pendaraban ni macam mana? PA, maksudnya kita kena kira daripada kotak P. Kotak P, nombor apa yang sama dekat sini? 3, 4. 3, 4. Untuk PA dekat kotak P adalah apa? Daripada dua nombor. Dua nombor daripada 4 nombor. Okey, jadi dekat sini daripada kotak P kita ada apa? Kita ada 2/4. Daripada kotak Q, cikgu pergi kepada kotak Q. Daripada kotak Q kita ada apa? Kita ada 3 dengan 4. Jadi kat sini jawapan dia apa? Jawapan dia 2/3. Jadi jumlah kebarangkalian dia apa? Jumlah kebarangkalian dia apabila kotak P bersilang dengan kotak Q, 2/4 darab dengan 2/3 itu sahaja. Jadi atas darab atas, 2 darab 2 kita dapat 4. 4 darab 3 kita dapat 12. Kecilkan 4 bahagi 2. 4 bahagi 4 dapat 1. 12 bahagi 4 kita dapat 3. Ini jawapan dia 1/3. Itu je. Jelas ke semua? Okey. Jelas. Okey. Bagus. Okey, maksudnya dekat sini kita dah kira untuk mencari kebarangkalian. Jadi inilah jawapan A. Untuk jawapan B, untuk jawapan B, hasil tambah 7. Ada orang cakap, ada yang tanya cikgu tahu, ada yang WhatsApp cikgu, cikgu tak nampak nombor 7 pun. Bukan tu maksud dia. Maksudnya kita nak tambahkan tu dapat hasil tambah 7. Jadi untuk mendapatkan hasil tambah 7 daripada kotak P, tengok daripada kotak P, hasil tambah 7, kotak P, tengok cikgu keluarkan Kalau kotak P kita dapat 2, kotak Q kita dapat 5. 2 tambah 5 dapat 7.
Tu maksud dia. Okey, kotak Q kita dapat 3, kotak P kita dapat 4. 3 tambah 4 dapat 7. Okey, kemudian 4, 3. 4 tambah 3 kita dapat 7. Okey, untuk siapa-siapa yang kurang jelas, cikgu buat warna-warni bagi kamu nampak. Okey, kotak Q cikgu dapat 2, kotak P cikgu dapat 2, kotak Q cikgu dapat 5. 2 tambah 5, cikgu dapat 7. Okey, kemudian cikgu buat pula 3 tambah dengan 4. 3 tambah dengan 4, kita dapat 7. Okey, kemudian 4 tambah 3. 4 tambah 3, kita dapat 7. Yang ini cikgu dapat daripada kotak P, yang ini cikgu dapat daripada kotak Q. Dan hasil dia mesti 7. Jadi dekat sini kita ada apa? Untuk kotak P, untuk kotak P yang cikgu bulatkan tu, ada apa? 1, 2, 3. 3 per daripada berapa nombor? Daripada 4 nombor. Itu jawapan untuk kotak P. Kemudian untuk kotak Q, kotak Q dia apa? 3 per 3, 3 per 3. Jadi untuk mencari kebarangkalian dia adalah apa? 3 per 4 darab dengan 3 per 3. 3 per 3 belah atas kita dapat 9. 4 darab 3 kita dapat 12. Jadi bahagi sifar 3. Dekat sini kita dapat 9 bahagi 3 kita dapat 3. 12 bahagi 3 kita dapat 4. Inilah jawapan untuk 1B. Jelas tak jelas? Alright tak alright? Semua boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Habis dah soalan nombor 1. Siapa-siapa ada soalan tapi malu nak tanya, boleh WhatsApp cikgu. Cikgu ada phone cikgu kat sini. Bukannya cikgu baca WhatsApp, cikgu bercakap selama 2 jam. Selama 2 jam cikgu bercakap, mungkin ada masa cikgu bagi kamu peluang nak buat soalan tu. Tak apalah tu. Okey, jadi kalau siapa-siapa ada soalan, WhatsApp cikgu. Biar cikgu jawab. Habis dah soalan pertama, kita buka balik homework kita. Okey, siapa yang tak sempat ambil gambar, salin. Clarin. Jelas ke yang cikgu terang 1A dengan 1B? Jelas cikgu. Okey, bagus. Kalau ada soalan bagi tahu cikgu Okey, cikgu pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Sorry lah, dia sangat-sangat sikit. Sangat-sangat ni menandakan apa? Menandakan buku yang di-scan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok pula. Boleh tengok pula. Okey, cikgu pergi. Sebiji dadu merah dan sebiji dadu biru. Okey, peristiwa pertama adalah tentang dadu merah. Lang-lang dah warna merah, cikgu buat warna merah. Dadu merah. Okey, kemudian peristiwa kedua adalah dadu biru. Dadu biru. Okey, cari kebarangkalian mendapat nombor genap pada dadu merah. Maksudnya dekat bahagian warna merah kita nak dapat nombor genap dan nombor yang lebih daripada 2. Cikgu nak lebih dari 2 untuk dadu biru. Jadi kita nak kira kebarangkalian untuk peristiwa ni. Sebelum kita nak kira kebarangkalian peristiwa ni, adakah bila cikgu dapat nombor 1 dekat dadu merah akan efek bilangan peristiwa di dadu biru? Efek tak? Cikgu baling dadu merah, dadu biru terkesan tak? Tidak. Tak cikgu. Tidak. Bila tidak terkesan, bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar. Tidak Ya, bersandar. dia tidak bersandar. Jadi kalau tak bersandar, boleh buat macam tadi terus. Maksudnya dekat dadu merah dia ada 6 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat dadu biru dia ada 6 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila kita nak cari P untuk merah, kebarangkalian untuk nombor genap 2, 4, 6. Jadi dia ada P dekat merah ada apa? Ada 3 per 6. Cikgu dapat kecilkan dia dengan sifar 3. 3 bahagi 3 cikgu dapat 1. 6 bahagi 3 cikgu dapat 2. Jadi cikgu dah dapat PM dekat sini.
Bukan Perdana Menteri. Okey, jadi lebih daripada 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cikgu dapat PB. PB. PB dekat sini 4/6. Cikgu kecilkan guna sifar 2. 4 bahagi 2, cikgu dapat 2. 6 bahagi 2, cikgu dapat 3. Sekarang cikgu nak cari dia punya dia punya apa, kebarangkalian. Jadi bila cikgu nak cari dia punya kebarangkalian M silang dengan B, kita akan dapat 1/2 darab 2/3. 1 darab dengan 2 kita dapat 2. 2 darab dengan 3 kita dapat 6. Kecilkan dengan sifar 2 kita dapat 1/3. Itu je. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh cik. Okey, bagus. Nisa, faham ke Nisa? Faham. Faham kot? Why? Mana kat mana Nisa yang tak faham? Kejap tengah makan sebenarnya. Tengah makan. Ni gabungkan dua maklumat ni. Cikgu nak tanya. Cikgu takut sebenarnya nak pergi lagi jauh sebab kalau tak faham yang ni, jadi makin lost. Zarif, boleh faham ke yang ni Zarif? Cikgu, Ya, kenapa Bazil? tadi nak tengok balik boleh yang sebelum ni? Yang tadi? Yang ni? Yang tu nak tengok yang bahagian bawah tu. BB. Tengah ambil gambar ke? Yang bahagian bawah tu B. Okey, ambil. Dia dapat 3/4 cikgu yang tu. Ya, betul. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Yang ni dah ambil gambar dah? Itu dah. Dah. Ammar Hadif. Jelas ke Ammar Hadif yang cikgu terang? Jelas Mana cikgu. Ammar Hadif? Okey, bagus. Habis dah Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Banyak pula soalan. Aduh, menyesal pula cikgu. Astaghfirullahaladzim. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Tak apa. Cikgu buat semua. Jangan risau. Okey. Cikgu lupa. Michelle, jelas ke Michelle? Jelas cikgu. Okey. Cikgu ingat Michelle, Berlisa dengan Clarin. Nama English. Okey. Jadi habis kat sini cikgu buat soalan nombor 2. Tengok betul-betul. Beg A mengandungi 3 biji guli biru. Okey, cikgu terus tulis. Beg A. Ingat, bila kita nak senang jawab exam, kita keluarkan. Ada 3 biji guli biru, 3 biru. Cikgu buat 3 biru, 2 biji guli kuning, 2 kuning. Okey. Kemudian 1 biji guli merah, 1 merah. Habis dah untuk beg A. Kemudian dia pergi pula beg B. Beg B. Okey, tengok mengandungi 4 biji guli putih. Amboi, putih. Okey, cikgu buat 4 putih. Okey, kemudian 2 biji guli merah. 2 merah. Okey. Habis Okey, sebiji guli dipilih secara rawak dari setiap beg. Cari kebarangkalian bahawa, okey, sebelum cikgu nak cari kebarangkalian, cikgu nak tentukan dulu ni peristiwa bersandar ataupun peristiwa tak bersandar. Bagi tahu cikgu. Dia peristiwa bersandar ke tak bersandar? Bersandar. Wan, Bersandar. Okey, ada yang cakap bersandar, ada tak cakap tak bersandar? Ada. Ada. Okey, jawapan dia tidak bersandar. Bersandar ni bila? Bersandar ni bila cikgu ambil 3 biji guli biru, cikgu bagi kesan dekat bilangan guli dekat beg merah, beg B. Tu kita panggil dia bersandar. Okey, jadi dia tak bersandar kenapa? Dia asing. Cikgu ambil dekat beg A. Dan cikgu pergi ambil dekat beg B. Beg A cikgu ambil 1, beg B cikgu ambil 1. Jadi dekat sini dia tak bersandar. Dia tak bersandar.
Jadi di beg asing-asing. Jadi kita panggil dia tidak bersandar. Ada yang kurang ataupun perlukan penjelasan lagi ke bersandar dan tak bersandar? Cepat bagi tahu cikgu biar cikgu terangkan lagi. Oh, tak ada. Semua boleh faham. Cikgu, Ya. maksudnya asal pilih daripada dua benda tu kira tak bersandar lah. Oh, okey. Tengok kalau cikgu cakap dekat beg A ni, cikgu cakap beg A ni, masa cikgu ambil guli dekat beg A tu, cikgu tak sentuh pun beg B. Bila cikgu tak sentuh pun beg B, cikgu tak bagi kesan pun dekat beg B masa cikgu ambil guli dekat beg A. Jadi bila cikgu ambil dekat beg A, ikutlah dekat beg A cikgu ambil 3, 2, 1 biru ke. Dekat beg B dia tetap ada 4 guli putih, 2 guli merah. Jadi dia tak bagi kesan. Cikgu ambil lah guli apa-apa dekat beg A, dekat beg B dia tak bagi kesan pun dekat cikgu. Dekat dalam beg B cikgu tetap ada 4 guli putih, 2 guli merah. Jadi dia tak sentuh, dia tak kacau pun. Jadi dia kat situ sebab itulah kita panggil dia tidak bersandar. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan soalan ni. Ingat tau, ada soalan terus tanya cikgu. Okey, A. Kita pergi kepada soalan A. Kedua-dua guli merah dipilih. Maksudnya kita nak ambil daripada beg A, kita nak ambil guli merah. Untuk guli merah kat sini ada satu je merah. Jadi kebarangkalian untuk kita mendapatkan guli merah dalam beg A ada satu merah. 1/3 tambah 2 tambah 1 kita dapat 6. Itu jawapan untuk beg A. Manakala untuk beg B, kita nak dapatkan guli merah. Kita nak dapatkan guli merah. Jadi ada berapa guli merah? Ada 2. Okey, ada 2 tambah dengan 4 kita dapat 2/6. Kecilkan kita akan dapat 1/3. Okey, jadi kebarangkalian dia macam mana? Darabkan sahaja P A bersilang dengan B. Jadi 1/6 darab 1/3. Kita tekan kalkulator kita dapat 1/18. Ini jawapan untuk A. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Okey, slow je. Ammar Hadif, jelas ke Ammar Hadif? Boleh lah cikgu. Boleh lah. Okey, tengok Okey. Yang mana Ammar Hadif rasa yang kurang faham? Yang nak pilih sampelnya cikgu. Nak pilih sampel. Yang bilangan nak pilih warna biru. Oh, bilangan pilih warna biru. 3 tambah 2 tambah 1. Ini jumlah guli. Ini jumlah guli. Jumlah guli dalam beg A. Ini adalah jumlah guli. Jumlah guli dalam beg B. Yang ni ada berapa guli warna merah dalam beg A. Ni ada berapa guli merah dalam beg A. Macam tu je. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Siapa cakap boleh lah, cikgu tanya lagi. Kat mana dia tak faham? Biar cikgu akan terangkan. Okey. Bagi tahu je kalau tak faham. Okey, selesai untuk soalan A. Cikgu buat soalan B. Okey, masing-masing boleh tengok untuk soalan B tau. Soalan B. Soalan B dekat sini, dia nak guli merah daripada beg A. Okey, jadi dekat beg A, tengok ni, kenapa cikgu letak 1? 1 ni sebab dalam beg merah, dia ada 1. Dalam beg A ada 1 je guli merah. Per dengan cikgu tak boleh ambil 5, 3 tambah 2. Tak boleh. Untuk kebarangkalian kita kena ambil semua. 3 tambah 2 tambah 1 kita dapat 6. Sebab apa kat situ? Guli merah dia nak daripada beg A dan guli putih daripada beg B. Okey. Beg B dia nak guli putih. Jadi PB untuk guli putih. Ada berapa guli putih? Ada 4. 4 per ada berapa guli dalam
Back B 4 tambah 2 kita dapat 6. Kita kecilkan dengan sifar 2 kita dapat 2/3. Jadi kebarangkalian dia berapa? Kebarangkalian dia PA bersilang dengan B adalah 1/6 darab 2/3. 1 darab 2 kita dapat 2. 6 darab 3 kita dapat 18. Kecilkan dengan sifar 2 kita dapat 1/9. Tu jawapan dia. Salin tahu siapa-siapa yang tak dapat ataupun korang faham salin. Clearin okey ke Clearin? Boleh faham yang penerangan cikgu ni? Boleh cikgu. Terus. Cikgu nak tanya Wan Farisha. Wan Farisha jelas ke Wan Farisha? Jelas cikgu. Cikgu nak tanya siapa lagi? Anis Sofia, jelas ke Anis Sofia untuk soalan A dengan soalan B? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, yang lelaki pula. Dennis, jelas ke Dennis? Satu A dengan satu B? Mana Dennis? Hilang dah Dennis kita. Okey. Zarif, Zarif jelas ke Zarif? Jelas cikgu. Okey, bagus. Cikgu bukan buat graf ke? Oh, kalau kita nak buat graf ni, boleh je nak buat graf tapi graf ni sabar nanti cikgu ajar bila nak buat graf, bila tak buat graf. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok. Okey, habis soalan 2A. Habis soalan 2A. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3 ni. Kita pergi kepada soalan nombor 3 ni. Tanpa pengembalian, tanpa pemulangan. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok soalan dekat depan. Boleh tengok soalan dekat depan. Dia yang tanya kenapa cikgu tak buat graf? Tak, cikgu tak buat graf lagi dekat situ. Lepas ni cikgu buat graf. Tengok Okey, sekeping duit shilling. Okey, maksudnya peristiwa pertama dia bercakap tentang duit shilling. Duit shilling. Okey, kemudian sebiji dadu. Okey, peristiwa kedua adalah bercakap tentang dadu. Okey, duit shilling ni 10 sen. Okey, habis cari kebarangkalian untuk mendapatkan gambar dan nombor 4. Okey, sebelum cikgu nak selesaikan, cikgu nak tanya kamu, ni bersandar ke tak bersandar? Bersandar cikgu. Kenapa bersandar? Sebabkan dia tanpa pemulangan. Mana ada tanpa pemulangan? Tak mention pun. Silap. Ini soalan okeylah. Jadi jawapan dia bersandar ke tak bersandar? Maybe tak. Ya, dia adalah tak bersandar. Kalau tak bersandar, ingatlah wahai semua orang, buat macam atas tadi. Okey, duit shilling ni dia nak apa? Dia nak gambar. Okey, dia nak gambar. Dalam duit shilling ni dia ada dua bahagian je, gambar dengan nombor. Jadi untuk mendapatkan gambar adalah 1/2. Kat sini jelas ke macam mana cikgu dapat 1/2? Jelas cikgu. Okey. Tak faham bagi tahu cikgu tahu. Okey, Amar Hadif dapat tak kenapa cikgu dapat 1/2 kat situ? Dapat cikgu. Okey. Kemudian dadu ni dia nak nombor 4. Jadi ada berapa nombor 4 dalam dadu? Ada 1 sahaja. Jadi untuk dadu, kita punya peristiwa adalah kita punya kebarangkalian adalah 1/6. Ada 6 nombor. Dia nak nombor 4. Ada 1 je kan nombor 4. Jadi 1/6. Jadi jawapan dia dekat sini adalah apabila dia bersilang, apabila dia bersilang 1/2 darab 1/6. 1 darab 1 kita dapat 1. 2 darab 6 kita dapat 12. Jawapan dia adalah 1/12. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, jadi ingat kat situ. Kalau dia tak bersandar, buat macam yang cikgu buat kat depan ni.
Amir. Amir ke? Muhammad Faiz. Faiz jelas ke Faiz? Jelas cikgu. Okey, Faiz cikgu yakin. InsyaAllah Faiz boleh. Okey, Michelle. Michelle. Okey ke Michelle? Boleh faham ke Michelle? Boleh cikgu. Okey. Okey, habis kita pergi kepada ada beberapa soalan lagi. Masing-masing boleh tengok ke depan. Nisa, Nisa tengah tengok ke? Ya cikgu. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Sebuah kotak mengandungi 6 biji bola merah. Okey. Cikgu tulis dulu. Cikgu tulis dulu. Okey, satu kotak. Sebuah kotak. Sebuah kotak. Okey, ni kotak kita. Ni kotak kamu beli apa tadi Kamu beli gardenia. Okey, gardenia. Okey. Sebuah kotak mengandungi 6 biji bola merah. Maksudnya dalam kotak ni ada 6 biji bola merah. Satu. Tak naklah tulis nanti pening. Okey. 6 merah. Okey. Kemudian sebiji bola kuning. Untuk bola kuning satu. Tak nampak pula. Cikgu tulis. Satu kuning. Okey. Ini bola. Bola 6 biji 6 biji merah dan satu biji bola kuning. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. 2 biji bola dipilih secara rawak daripada kotak yang satu ni. Demi satu tanpa pemulangan. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Dia peristiwa bersandar ke tak bersandar? Bersandar cikgu. Okey. Bersandar. Apa? Bersandar. Bersandar. Kenapa jawab bersandar? Farisha. Kan dia apa tu? 6 semua bola tu dalam satu kotak. Okey. Okey, tengok Farisha. Cikgu nak ambil 2 biji bola kan? Ya. Okey, peristiwa pertama cikgu ambil sebiji dulu kan? Okey, bila cikgu ambil satu peristiwa yang pertama, peristiwa 1. Okey, cikgu nak ambil 1 biji bola merah. Okey, 1 biji bola merah, berapa kebarangkalian dia? Untuk peristiwa pertama tu. Dapat berapa? 6/7 cikgu. 6/7. Okey, 6/7. 6 tahu Farisha sebab kita ada 6 biji bola merah dan daripada kotak tu dia ada 7. Dia ada 7 biji bola merah. Okey, sampai situ jelas ke Farisha? Jelas. Okey. Sekarang ni Farisha, cikgu nak ambil pula bola yang kedua. Maksudnya peristiwa yang kedua. Okey, Farisha. Tanpa pemulangan. Lepas cikgu ambil dekat peristiwa pertama bola merah tu, cikgu ambil tau. Jadi bila cikgu ambil bola merah dah dia berkurang ke tak? Kurang. Okey, dia berkurang. Jadi daripada 6 kita dapat 5. Jadi cikgu nak tanya Farisha, dia efek tak peristiwa pertama tu bagi kesan tak kepada peristiwa kedua? Efek. Okey, bagi tahu cikgu kebarangkalian untuk peristiwa kedua pula tak dapat bola merah. 5/7. Salah. 5 tu dah betul 5/6. Iya. Jadi sepatutnya kebarangkalian dia kalaulah cikgu cakap untuk warna merah, kalau cikgu cakap warna merah 6/7, tiba-tiba dekat peristiwa kedua dia jadi 5/6. Maksudnya peristiwa pertama telah memberi kesan kepada peristiwa kedua. Jadi dekat sini dia bersandar ke tak bersandar? Bersandar. Iya, dia bersandar. Pandai. Okey, jelas ke semua? Macam mana kita nak tentukan dia bersandar ataupun tak bersandar? Jelas cikgu. Mana yang lain ni? Okey, bagus.
Okey, jadi inilah cara dia kita nak tentukan dia bersandar ke tak. Nisa, jelas ke Nisa? Jelas cikgu. Okey, kalau dia bersandar, semua orang kena ingat bila dia bersandar kita pakai gambar rajah pokok. Kita tak boleh pakai dah yang tadi. Kita kena pakai gambar rajah pokok. Itu cara dia. Okey, jadi bila kita tak boleh pakai dah yang tadi ya. Yang macam tadi tak boleh pakai dah. Yang tadi, yang ini dikhususkan untuk yang tak bersandar. Nampak tu cikgu tulis? Tak bersandar, tak bersandar, tak bersandar, tak bersandar. Tapi masa ni sekarang kita pakai gambar rajah pokok. Sebab itulah untuk soalan A, dia boleh tulis gambar rajah pokok. Sebab ni adalah peristiwa yang bersandar. Jelas ke semua? Nak dengar suara lah sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, jadi wakilkan situasi di atas menggunakan gambar rajah pokok. Okey, nak buat gambar rajah pokok, kita kena tahu dulu apa yang ada dalam kotak tu. Okey, ni kotak ni adalah kotak. Okey, kotak ni dia ada 6 biji bola merah. Cikgu buat 6 merah. Dan 1 biji bola kuning. 1 kuning. Okey, jadi untuk buat gambar rajah pokok, masing-masing boleh tengok. Untuk kita mendapatkan kebarangkalian, peristiwa yang pertama dapat bola merah. Peristiwa yang kedua kita dapat bola kuning. Okey. Kejap Untuk siapa-siapa yang terlupa dah gambar rajah pokok, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu takut ada yang terlupa gambar rajah pokok ni macam mana. Ni tahu gambar rajah pokok. Ni gambar rajah pokok. Okey. Jadi tengok kat depan tau. Okey, jadi kalau daripada di hadapan ni, untuk mendapatkan yang warna merah, daripada kotak ni tahu. Daripada kotak ni untuk mendapatkan yang warna merah adalah berapa? 6/7. Untuk mendapatkan warna kuning berapa? 1/7. Ini peristiwa pertama. Kita panggil dia peristiwa pertama. Peristiwa pertama. Cikgu letak ni lah peristiwa 1. Peristiwa 1. Okey. Jadi kita anggaplah kita pergi kepada yang atas ni 6/7, kita dah ambil bola warna merah. Bila kita dah ambil bola warna merah, untuk kita dapatkan bola warna merah lagi sekali, dia tak jadi 6/7 dah. Bola yang warna merah tadi dia tak pemulangan, dia tak letak balik. Jadi ini adalah P2, peristiwa yang kedua. Panjang pula peristiwa pertama. Dia ni macam kacau pula. Okey, peristiwa pertama. Jadi dekat sini 6/7. Sekarang bila untuk ambil peristiwa kedua, daripada 6 merah ni dia dah berkurang sebanyak 1. Dan dia tak boleh per 7 dah. Sekarang jumlah bola dalam tu ada 6. Untuk mendapatkan bola kuning pula, kalau dia ambil bola kuning untuk peristiwa kedua, dia akan dapat berapa? Dia akan dapat sekarang ni 1/6. Jadi itulah cara dia. Okey, kemudian cikgu sambung pula buat gambar rajah pokok ni. Merah. Cikgu sambung pula merah. Okey, merah. Okey, sekarang ni untuk mendapatkan bola merah dekat sini, dia ada 6. 6 bola merah. Setelah 1 kuning tu diambil, semua biji bola merah 6/6. Tapi kenapa tak ada bola kuning? Tak ada dah bola kuning sebab ada bola kuning tu ada 1 je. Jadi bila dia dah ambil bola kuning kat sini, dia tak boleh dah lagi ambil bola kuning. Sebab dah habis dah bola kuning dalam tu. Inilah jawapan untuk gambar rajah pokok. Jelas ke? Jelas. Okey. Inilah cara buat gambar rajah pokok. Okey. Ini adalah jawapan A. Jawapan B. Tengok soalan B. Nombor 1. Bola kuning, bola kedua berwarna kuning. Untuk hasil dia, cikgu tunjuk.
Peristiwa pertama yang belah atas ni adalah dia lalu sini, lepas tu dia lalu sini. Merah-merah. Maksudnya dua-dua dia dapat bola merah dekat sini. Kalau dekat sini, peristiwa pertama dia dapat bola merah dan nombor bola kedua dia dapat bola kuning. Jadi dekat sini adalah kebarangkalian merah kuning. Okey, akhir sekali kuning merah. Ini adalah dia punya jawapan lah. Okey, jadi cikgu teruskan kepada B1. Okey, bola kedua warna kuning. Bola kedua adalah kuning. Jadi kita tengok. Ini bola pertama. Ini peristiwa pertama. Peristiwa pertama. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Jadi bola kuning warna, nak dapat bola kedua adalah warna kuning. Ni. Jadi laluan dia mana? Laluan dia sini ke sini. Jadi kita kena ambil 6/7 darab dengan 1/6. Okey. Jadi 6 darab 1 kita dapat 6. 7 darab 6. 7 darab 6 kita dapat 42. Kita kecilkan, kita akan dapat jawapan dia adalah 1/7. Jelas ke masing-masing? Boleh faham? Faham. Okey. Cikgu, Okey. Ya, kenapa? ulang balik tadi yang B. B1. Mm-mm. Okey, dia nak bola kedua tu warna kuning. Jadi bola kedua warna kuning ni dekat sini. Jadi laluan untuk dia dapat sampai sini adalah yang warna merah ni. 1 6/7, 1 1/6. Ni laluan yang warna merah ni. Jadi kita kena ambil 6/7 darab dengan 1/6. Lepas tu dapat terus jawapan dia. Boleh faham? Boleh. Okey, itu je. Okey, B2. Kedua-dua bola tu warna merah. Dua adalah merah. Mana merah tu? Ni. Kalau cikgu pergi kepada sini, ni merah kuning. Ni kuning merah. Sekarang ni kedua-dua bola tu adalah warna merah. Jadi nak buat apa? Tengok laluan yang warna biru. 6/7, 5/6. Darabkan 6/7 darab 5/6. Itulah jawapan dia. 6/7 darab 5/6. Kita tekan je lah kalkulator. Okey, kita akan dapat jawapan dia 5/7. Ni jawapan B1, ni jawapan B2. Jelas ke? Boleh faham? Alamak. Erina, jelas ke Erina? Alamak, mana ni? Nisa, jelas ke Nisa? Boleh faham ke? Jelas cikgu. Okey, Clarin. Clarin boleh faham ke Clarin? Boleh cikgu. Zarif. Zarif boleh faham ke Zarif? Boleh cikgu. Okey, ingat tahu bila nak pakai gambar rajah pokok ni, bila dia adalah bersandar. Bila dia bersandar, barulah kita pakai gambar rajah pokok. Okey, ni adalah 2A dan 2B. Okey, kita pergi kepada homework. Salin tahu? Salin. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu nak pakai gambar rajah pokok ni. Akhir sekali kamu buat ni. Kamu buat ni pula. Okey. Okey, masing-masing tengok ni dua ni. Tengok ni dua ni. Okey, lepas ni kamu nak buat gambar rajah pokok pula. Okey, kita pergi kepada soalan di hadapan. Cikgu pergi kepada soalan di hadapan. Terdapat 7 keping kertas di dalam satu fail. Okey, ini adalah fail. Okey, dia ada apa? 7 keping kertas. Ada 7 keping kertas. 2 keping warna biru. Cikgu buat 2 biru. Lepas tu 1 keping warna merah. 1 merah. Cikgu buat ni Okey, lepas tu 4 keping warna kuning. 4 kuning. Okey, ni file ni file. Okey, jadi 2 keping kertas dikeluarkan satu persatu tanpa pengembalian. Jadi sekarang sebelum kita teruskan, dia nak suruh kita cari kebarangkalian ni. Cari kebarangkalian bahawa
Okey, sebelum kita nak teruskan, kita nak buat, kita kena tentukan dulu. Ini bersandar ke tak bersandar? Ha, Bersandar cikgu. okey, pandai. Amir, Faiz boleh faham ke Faiz? Okey, ni bersandar semua. Semua orang ni adalah bersandar. Michelle jelas ke setakat ni Michelle? Jelas, cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok gambar raja pokok dia besar sikit. Cikgu akan wakilkan. Okey, tengok Okey, dia nak ambil 2 keping kertas. Dia nak ambil 2 keping kertas. Yang pertama adalah kalau dia nak ambil warna biru. Yang kedua kalau dia nak ambil warna merah. Dan yang ketiga kalau dia nak ambil yang warna kuning. Okey. Jadi tengok kat depan tau, tengok kat depan. Okey. Okey, ini peristiwa pertama tau. Kita panggil peristiwa pertama. Apa daripada peristiwa pertama, berapa kebarangkalian untuk dia dapat warna biru? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kebarangkalian untuk dia dapat warna biru. 2/7. 2/7. Ya, 2/7, pandai. Okey, kemudian masing-masing, apakah kebarangkalian untuk dia dapat warna merah? 1/7. 1/7. Okey, 1/7. Apakah kebarangkalian untuk dia dapat warna kuning? 4/7. Okey, 4/7. Okey, sampai situ cikgu tengok dah ramai boleh jawab. Maksudnya kat situ kamu dah betul. Maksudnya kebarangkalian kamu, first step kamu dah betul dah. Dah betul dah. Okey. Jadi, lepas kamu dah ambil peristiwa warna biru ni, kertas pertama warna biru, kita pergi kepada warna biru dulu Okey, warna biru, kamu dah ambil warna biru. Okey, dalam tu dia ada warna biru, lepas tu dia ada warna merah, dan lepas tu dia ada warna kuning. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan copy paste lah ni. Ya Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dia tanpa pengembalian tau. Tanpa pengembalian. Peristiwa kedua untuk dia dapatkan warna biru pula. Tadi dia dah ambil 2/7. Sekarang bila dia dah ambil tanpa pengembalian dekat warna biru ni, dia dah ada 2. Ni 2. Dia akan tinggal 1 helai kertas warna biru dan jumlah kertas tu dia tak jadi 7 dah. Dia jadi 1/6. Kat situ semua jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Untuk warna merah kan ada 1 merah. Maksudnya dekat sini 1/6 juga. Untuk warna kuning dekat sini dia ada 4/6. Okey. Jadi habis. Boleh tengok dekat belah bawah pula. Cikgu buat warna biru lah, takut tercampur. Okey. Untuk warna biru ni, untuk warna merah ni, dia nak dapatkan warna biru ni, dia adalah 2/6. Sebab apa? Sebab 1 kertas dia dah ambil. Warna merah kan ada 1 dekat sini. Jadi bila dia dah ambil 1 warna merah, automatik hilanglah dia punya kertas merah di pilihan nombor 2. Dan warna kuning pula, warna kuning dia ada 4/6. Okey. Seterusnya cikgu buat warna hijau tau. Kuning, warna hijau ni pen hijau lah. Kuning, dia dah ambil warna kuning tapi dia tak sentuh warna biru. Warna biru ada 2. Jadi dekat sini dia ada 2/6. Warna merah dia tak sentuh. Jadi dekat sini 1/6. Warna kuning dia sentuh. Bila dia ambil warna kuning, tadi warna kuning 4, dia akan jadi 3/6. Jadi inilah cara nak buat gambar raja pokok ni. Inilah cara nak buat gambar raja pokok. Jadi masing-masing boleh tengok hasilnya apa. Hasil yang pertama adalah biru-biru. Cikgu tulis BB. Hasil yang kedua, biru merah. Cikgu tulis biru merah. Hasil yang ketiga, biru kuning. Biru kuning. Kemudian, belah bawah pula. Hasil yang seterusnya, merah biru. Cikgu buat merah
biru. Okey, merah, kuning. Merah, kuning. Okey, kemudian cikgu teruskan kuning, biru. Okey, kuning, biru. Lepas tu kuning, merah. Okey, kuning, merah. Akhir sekali kuning, kuning. K. Ni hasil. Ini adalah hasil. Maksudnya kertas pertama warna biru, kertas kedua warna biru. Jelas ke semua setakat ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita jawab. 2 keping kertas tu warna biru. Okey, untuk soalan A, 2 keping kertas warna biru. Biru. Maksudnya laluan apa dia lalu? 2/7 darab 1/6. 2/7 darab 1/6. Cikgu tekan je lah kalkulator. Okey, 2/7 darab 1/6. Jadi dekat sini kita akan dapat 1/21. Ni jawapan A. B. Tengok. 2 keping kertas warna kuning. Cari yang warna kuning dua-dua. Yang warna kuning dua-dua adalah KK. Laluan dia mana? Laluan dia adalah 4/7, 3/6. Jadi, kebarangkalian dia adalah 4/7 darab 3/6. Jadi, kita tekanlah kalkulator. 4/7 darab 3/6. Kita akan dapat jawapan dia 2/7. Ni jawapan B. Jawapan C. Kertas kedua sahaja warna biru. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Dekat sini ada orang kata ada tambahan info. Tengok. Kertas kedua sahaja berwarna biru. Maksudnya apa? Yang warna biru pada kertas kedua. Okey, yang ini warna biru, yang ni pun warna biru. Oh, dia ada dua. Okey, tak apa. Kita kira dulu merah biru. Merah biru 2/7. Silap laluan. Merah biru 1/7 darab 2/6. Tengok ni Ini adalah untuk merah biru. Okey, merah biru ni dia punya laluan adalah 1/7 darab 2/6. Okey, kita tekan kalkulator. 1/7 darab 2/6. Jadi kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 1/21. Ni yang pertama. Yang kedua belah bawah pula. Kuning, biru. Kuning, biru pula 4/7 darab 2/6. 4/7 darab 2/6. Sama dengan tekan kalkulator. 4/7 darab 2/6. Jadi dekat sini kita akan dapat apa? 4/21. Cikgu ada dua kan warna biru ni. Satu merah biru, kuning biru. Kan soalan tu nak kertas kedua sahaja warna biru. Inilah jawapan dia. Kertas kedua maksudnya pilihan kedua. Pilihan kedua warna biru. Ada dua jawapan dia. 1/21 dengan 4/21. Macam mana nak selesaikan? Kita tambah. 1/21 tambah 4/21. Kita tekan kalkulator. Dia kena tambah tau. Dia kena tambah. Jadi cikgu buat belah bawah lah. 1/21 tambah 4/21. Kita akan dapat 5/21. Ini jawapan dia kalau kertas biru sahaja yang nombor 2. Jelas ke semua untuk soalan C? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. D. Kertas pertama warna biru. Okey, kertas pertama warna biru, kertas kedua warna kuning. Dia bagi tahu dah. Kertas pertama warna biru, kertas kedua warna kuning. Jadi untuk D, ni laluan dia. Mana laluan dia ni? 2/7 darab 4/6. 2/7 darab 4/6. Tekanlah kalkulator. 2/7 darab 4/6. Kita akan dapat jawapan dia 4/21. Ni semua jawapan dia kamu kena salin. Salin. Okey, cikgu buka soalan. Ada yang nak tanya cikgu soalan tak? Tak ada. Wow. Michelle jelas ke Michelle? Jelas cikgu. Okey. Okey. Jadi Clarin, jelas ke Clarin yang cikgu terang ni? Jelas cikgu.
Anis Sofia jelas ke? Jelas cikgu. Okey, Wan Farisha boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, cikgu tak panggil siapa lagi Berry Lisa. Lokman Akil. Nama baru. Lokman Akil pernah masukkan sebelum ni. Lokman Akil boleh faham ke ni Lokman Akil? Boleh cikgu. Okey. Macam suara Zarif je. Okey. Last sekali cikgu nak tanya. Emira boleh faham ke Emira? A, B, C, D cikgu buat. Boleh cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Buat gambar rajah pokok berdasarkan penerangan cikgu tadi. Cikgu zoom out tau. Cikgu zoom out. Okey, kamu boleh rujuk ni dekat dalam, siapa-siapa yang tak nampak boleh rujuk dekat dalam WhatsApp Okey. Tak nampak lah pula. Okey, cikgu buat macam ni Untuk soalan tadi boleh rujuk kat WhatsApp. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing cuba untuk selesaikan soalan di hadapan yang cikgu petakkan tu. Cuba buat soalan nombor 3. Cikgu cuba jawab tau. Cikgu yang soalan C tu. Soalan C tu kertas kedua-dua warna biru, yang BP tu tak kira. Oh, tak kira sebab dia kata kertas kedua sahaja. Kalau dia tak ada sahaja kat situ baru kita kira. Dia kata kertas kedua je warna biru. Jadi kertas pertama tak boleh warna biru. Moga menjawab. Nisa, boleh ke tu try buat nombor 3 tu? Boleh cikgu. Okey, cuba masing-masing. Rujuk ke atas tu cikgu tunjuk. Clarin, dah siap ke Clarin? Sedang buat. Sedang buat. Okey. Cikgu tunggu Siapa ada masalah WhatsApp cikgu Okey, siapa yang tak faham bagi tahu cikgu
Okey, bagus. Tadi anda jawab. Apa? Dapat buat tak tu? Cikgu bagi 2 minit lagi je tau. Ha? Eh. Yang bahagian B tu yang tiada merah tu macam mana? Yang tadi merah tu kita kena ambil yang lain. Lepas tu tambahkan semua. Oh, okey. Okey. Cikgu kasihlah lebih sikit. Ha? Kasihlah lebih sikit. Oh. Ambil yang selain warna, maksudnya tiada merah. Yang hasil dia tak ada warna merah tu semua ambil. Lepas tu tambahkan semua. Okey. Masa boleh lebih sikit tak cikgu? Oh, masa. Okey lah. Cikgu bagilah. Aduh, cikgu ada 2 jam je ni. Okey, cepat tau. Cepat. Wan Farisha, dapat jawab tak? Tengah buat cikgu. Dah pening Luqman Akil, dapat jawab tak Luqman Akil? Tengah jawab. Tengah cuba Okey, bagus Clarin. Hari ni saya confident bagus. Cikgu harap lepas kelas hari ni nampak sikit tahu apa yang cikgu cuba terangkan. Rasa betul lah tu Nisa. Okey, bagus Faiz. 1 minit lagi.
Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey, cikgu minta maaf tau sebab tak boleh nak tunggu. Okey, tapi tak apa. Yang tengah buat tu teruskan sahaja buat. Yang apa orang kata yang dah siap boleh check dengan jawapan yang cikgu buat. Okey, lagi sekali cikgu minta maaf lah sebab tak boleh nak tunggu. Sebab cikgu ada nak masuk topik yang lain hari ni. Okey, tapi tak apa lah. Berapa kali tak apa dah kan. Okey, jadi cikgu akan mulakan menjawab soalan di hadapan. Masing-masing boleh tengok. Konsep dia sama je macam tadi. Sebuah beg. Sebuah beg mengandungi 5 biji guli biru. Okey, ni beg tau. Ni beg. Ni bukan belon tau. Ni beg cikgu ikat. Okey. Ada 5 biji guli biru. Cikgu buat 5 biru. 4 biji guli merah. Okey, 4 merah. Dan akhir sekali 3 biji guli putih. 3 putih. 2 biji guli diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jadi dekat sini, bila kamu nampak tanpa pengembalian ke, tanpa pemulangan ke, itu adalah peristiwa bersandar. Kalau kamu dah detect dia dalam keadaan bersandar, kamu kena tak boleh lari dah. Kamu kena buat gambar rajah pokok. Kamu kena buat gambar rajah pokok. Jadi nak buat gambar rajah pokok yang tadi tu yang cikgu cuba sampaikan kepada kamu tu. Okey. Jadi, okey, ini kamu tak boleh jawab lagi. A, B, C kamu tak boleh jawab lagi. Kamu kena siapkan dulu gambar rajah pokok. Okey, jadi kita pergi yang pertama. Okey, adalah cabang dekat sini. Okey, ini adalah biru. Lepas tu ini adalah merah. Dan akhir sekali ini adalah putih. Ini adalah putih. Okey. Jadi cikgu buat gambar rajah pokok ni. Okey, ni adalah pilihan pertama. Pilihan pertama untuk dia dapat biru adalah, kita kira ni, kita kira total dia. 5 tambah 4 tambah 3. Cikgu 5 tambah 4 tambah 3, kita dapat 12. Jadi untuk dapatkan biru adalah 5/12. Untuk dapatkan merah adalah 4/12. Dan untuk mendapatkan putih adalah 3/12. Itu pilihan pertama. Okey, cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Okey, jadi dekat sini, cikgu naik atas ni sikit. Okey, dekat sini cikgu tulis lagi biru. Biru. Lepas tu merah. Lepas tu putih. Okey, tengok Okey, cikgu copy paste sekejap. Okey. Okey, jadi biru ni lepas cikgu ambil, dia tak jadi 5 dah. Dia jadi 4. Tapi dekat pilihan kedua, semua orang kena ingat jumlah dia daripada 12, dia jadi 11. Dekat merah, dekat merah, dia nak ambil merah. 4/11. Dekat putih, 3/11. Dia kurang dekat biru sahaja. Okey, soalan yang seterusnya. Bahagian yang seterusnya. Dia ambil merah, jadi biru tu dia masih ada 5. 5/11. Merah dia ada apa? Lepas dia dah ambil merah ni 4, dia akan jadi 3/11. Untuk putih still lagi 3. Jadi dia akan dapat 3/11 juga. Okey, akhir sekali putih. Dekat biru ada 5, dia akan dapat 5/11. Dekat merah still 4, dia tak kacau. 4/11. Akhir sekali putih. Dia dah ambil putih kat sini 3, jadi dia akan jadi 2/11. Hasil dia pula. Hasil dia adalah dekat sini biru-biru. Cikgu tulis biru-biru. Hasil dia seterusnya biru merah, biru merah. Hasil yang seterusnya biru putih. Cikgu tulis biru putih. Okey, kemudian cikgu buat pula warna biru. Merah biru. Okey, merah biru. Okey, kemudian merah. Cikgu buat merah. Akhir sekali merah putih. Okey, merah putih. Okey, seterusnya putih biru. Cikgu buat putih biru. Kemudian putih merah. Okey, putih merah. Akhir sekali putih. Jadi jawapannya putih. Dah siap gambar rajah pokok, baru kita cuba selesaikan jawapan dia.
Jadi untuk soalan yang pertama, dia nak jawapan apa? Merah dan merah. Dia nak jawapan merah dan merah. Jadi mana jawapan merah dan merah ni? Jadi mana jalan dia? 4/12 darab dengan 4/12 darab dengan 3/11. Jadi kita tekan kalkulator 4/12 darab 3/11. Jadi dekat sini kita akan dapat 1/11. Ini jawapan A. Jawapan A. Jawapan B, tiada merah. Maksudnya yang tiada merah dekat sini banyaklah. Banyak. Macam mana? Okey, mula-mula dekat sini kamu dapat biru-biru. Biru-biru. Untuk biru-biru kamu dapat apa? 5/12 darab 4/11. 5/12 darab 4/11. Ni untuk biru-biru, baru biru-biru. Okey, bukan haru biru. Okey, cikgu terus. 5/12 darab 4/11. Okey, jadi dekat sini untuk biru-biru kita dapat 5/33. Biru merah tak boleh ambil sebab dia ada warna merah. Jadi kita teruskan pula biru putih. Biru putih. Untuk biru putih 5/12 3/11. 5/12 darab 3/11. Tekan sahaja kalkulator 5/12 darab 3/11. Jadi dekat sini kita akan dapat 5/44. Okey, kemudian merah. Dia tak nak ada merah. Tak ada merah. Jadi semuanya ada merah. Jadi tak boleh ambil. Mulakan dengan putih biru. 3/12 darab 5/12. Ni adalah putih biru. 3/12 darab 5/11. Tekanlah kalkulator. 3/12 darab 5/11. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 5/44. Okey, kemudian ni ada merah tak boleh ambil, putih. 3/12 darab untuk putih. 3/12 darab 2/11. Tekanlah kalkulator 3/12 darab 2/11. Jadi dekat sini kita akan dapat 1/22. Jadi untuk tiada merah kamu kena tambahkan semua ni. 5/33 tambah 5/44 tambah 5/44 tambah 1/2. Baru kamu dapat jawapan dia. 5/33 tambah 5/44 tambah 5/44 tambah 1/22. Tekanlah semua dekat situ. 5/33. Oh banyak 5/33 tambah 5/44. 5/44 tambah 5/44 1/22. Jadi dekat sini kamu akan dapat jawapan dia 14/33. Ni jawapan B. Okey, jawapan C pula. Biru pada percubaan warna merah, biru, dan merah pada percubaan warna kedua, biru merah. Cari biru merah, ni biru merah. Jadi jalan dia 5/12 darab 4/11. 5/12 darab 4/11. Tekanlah kalkulator 5/12 darab 4/11. Jadi kita akan dapat jawapan dia 5/33. Ni jawapan A, B, C. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, jelas dah jadi dekat situ kalau siapa yang betul tu maksudnya dia dah faham dah. Siapa yang faham ni dia dah faham setengah bab dah. Okey, jadi ramai yang betul. Bagus. Clearing betul. Cikgu Amir betul. Nisa betul. Okey. Jadi Anis Sofia, jelaskan Anis Sofia, cikgu tunjuk kat depan. Jelas, cikgu. Okey, Michelle. Michelle okey tak Michelle? Okey, cikgu. Michelle sempat salin ke? Ke Michelle dah pening dah? Tengah salin nak ambil gambar.
Oh, ambil gambar. Cikgu bagi masa untuk ambil gambar Nanti kenapa cikgu suruh salin tau? Sebab homework ni semua cikgu selesaikan tau. Nanti kamu nak study, print tau. Print homework ni kamu tengok jalan kerja yang cikgu buat. Kalau kamu tak puas hati kenapa dapat ni, kamu buka balik video ni, kan cikgu share rakaman, sambil tu dengar balik. Itu cara nak study. Cara nak study. Okey, Bazil dah betul. Ammar Hadif, macam mana Ammar Hadif? Dia dapat tak? Dapat cikgu. Okey, ya ke Ammar? Dapat Ammar? Ammar lag. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu ada lagi setengah jam sahaja. Memang benda ni walaupun cikgu kena ulang balik, tak apalah cikgu ulang balik. Asalkan kamu boleh faham pengisian kelas. Habis. Okey, jadi kita pergi ke bawah. Kita pergi ke bawah. Masing-masing boleh buka worksheet. Ni cikgu dah ajar tau. Ni cikgu dah ajar. Okey, ni pun cikgu dah ajar. Ni pun cikgu dah ajar. Kemudian kita pergi kepada dah setengah jam yang terakhir ni, kita akan pergi kepada soalan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak eksklusif. Okey. Jadi cikgu nak apa yang kamu buat sekarang, tengah dengar ke suara cikgu? Tengah cikgu. Ya. Okey. Cikgu nak kamu pisahkan yang tadi dengan yang sekarang. Yang tadi kalau dah faham, okey. Simpulkan satu tempat. Ya, sebab yang ni, kalau yang tak faham yang ni, cikgu akan bagi homework. Mungkin yang ni kamu akan faham pada minggu hadapan. Kok lah kalau kamu dapat tangkap apa yang cikgu terangkan ni, insya-Allah boleh terus faham malam ni. Tapi kalau tak faham malam ni, ingat yang ni cikgu akan ulang balik minggu depan. Cuba buat homework tu. Tapi cikgu akan terangkanlah. Okey. Jadi untuk kita dah pergi kepada setengah bab lagi tau. Setengah bab. Lepas tu kita eksklusif dengan tidak eksklusif ni, kalau kamu dah boleh faham eksklusif dengan tidak eksklusif, okey, senang sahaja. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Dalam kebarangkalian, kita dah habis dah. Bersandar ke, tak bersandar ke, dah selesai. Itu tolak tepi. Sekarang ni adalah tentang peristiwa eksklusif. Peristiwa eksklusif. Dan lagi satu, peristiwa tidak eksklusif. Saling peristiwa, sekejap cikgu tambah besar kenapa? Saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Cikgu tambah pula tau. Tidak saling eksklusif. Ni adalah bab kita malam ni yang kita nak belajar. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, eksklusif tu apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Ammar, eksklusif tu Ammar rasa apa? Macam nak cakap Eksklusif. Okey. Eksklusif ni orang kata special lah. Special. Maksudnya itu adalah keluaran eksklusif. Bila kita cakap barang tu adalah keluaran barang eksklusif, maksudnya benda tu special. Okey. Jadi senang cerita, kalau dia ada persilangan, maksudnya barang tu boleh kongsi. Bila barang tu boleh kongsi, maksudnya dia tak special. Okey, itu kita panggil tidak saling eksklusif. Jadi bila kamu tengok set ni, set tau, persilangan antara A dan B. A ni apa? Peristiwa A, ni peristiwa B. Okey, kita pergi kepada yang eksklusif pula. Kalau dia eksklusif, dia tak boleh kongsi. Sebab apa? Sebab dia special. Contoh, okey, ni jam ni adalah eksklusif daripada Maiden. Okey, maksudnya jam tu kalau dah special, kamu tak kongsi dengan orang. Jadi dekat sini kita panggil dia saling eksklusif. A tu adalah eksklusif, B tu adalah eksklusif. Maksudnya peristiwa A special, peristiwa B special, yang membuatkan diorang ni
tak boleh nak bertembung. Tak boleh nak bertembung. Tapi kalau tidak saling eksklusif, A dan B, dia boleh bertembung. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan terangkan. Jangan risau, cikgu terang, jangan risau. Sekejap Okey, kejap. Okey, kejap Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengok. Okey, baik. Okey, kita ni sekarang kita nak belajar peristiwa eksklusif ataupun peristiwa tidak eksklusif. Okey. Jadi cikgu ni tengah rujuk buku teks tau. Cikgu tengah rujuk buku teks. Okey, kejap ni. Okey, siapa-siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 253. Okey, kat sini kita nak tentukan. Kita nak belajar dulu. Kita tak kira kebarangkalian lagi. Siapa yang kira kebarangkalian terus, bila dia dapat dalam subjek matematik, dia terus kira. Maksudnya dia tak faham apa yang dia kira. Sekarang ni kita punya fokus adalah kita nak fahamkan dulu eksklusif tu apa. Tidak eksklusif tu apa. Okey, masing-masing boleh tengok. Kita nak belajar dulu. Okey. Peristiwa gabungan A dan B dikira saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan. Persilangan ni maksudnya tiada kaitan. Okey, contoh kalau tak ada kaitan, peristiwa A dengan peristiwa B tak boleh nak berkait, tak boleh nak berkongsi. Kita panggil dia eksklusif. Ingat dulu, kalau peristiwa A berkait dengan peristiwa B, kita panggil dia peristiwa tidak eksklusif. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan Okey, ini peristiwa, kita ada peristiwa A yang pertama, pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. Yang kedua, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Yang ketiga C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okey, jadi kita nak tengok ni, tentukan sama ada peristiwa berikut eksklusif ataupun tidak saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Boleh tengok kat depan Okey, jadi kat sini cikgu akan terangkan. Mula-mula dia nak gabung A dan B. Peristiwa kurang daripada 2,500 dan kena bayar cukai. Okey, untuk bayar cukai, okey, dia terangkan ni Untuk bayar cukai, tahunan dia kena lebih daripada 34,000. Maksudnya kalau dia 2,500 untuk mendapatkan dia punya ni bulan tau, bulan. Pekerja bergaji kurang daripada 2,500 ke bawah. Cik, kita ambil 2,500. 2,500 sebulan darab dengan 12. 2,500 bila didarabkan dengan 12, kita dapat berapa? Kita dapat RM30,000. Jadi yang kena bayar cukai adalah apabila pendapatan tahunan dia lebih daripada 34,000. Untuk pekerja yang bergaji kurang daripada 2,500, dia kena bayar cukai tak? A dan B ni dia kena bayar cukai tak kalau 2,500? Cikgu soal kamu. Dia kena bayar cukai tak? Kena. Dia kena bayar cukai. Dia tak kena bayar cukai. Dia kena. Dia tak kena bayar cukai. Kenapa dia tak kena bayar cukai? Okey, tengok Okey, kejap Cikgu nak terangkan ni cikgu nak terangkan. Masing-masing tengok ke depan. Okey, A dan B. A ni adalah tentang bergaji kurang daripada 2,500. B ni adalah tentang pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey, kita nak tahu dia kena bayar ke tak cukai pendapatan, rujuk ni. Okey, untuk orang yang membayar cukai pendapatan, gaji, dia ada gaji tahunan, gaji bulanan, darab 12 sama 12 bulan, kita akan dapat gaji tahunan. Untuk orang yang kena bayar cukai, gaji tahunan dia mesti atas daripada 34,000. Sekarang peristiwa A, gaji kurang ni dia dah kurang dah daripada 2,500. Kita nak tengok
dia kena bayar ke tak cukai pendapatan. Jadi kita ambil gaji bulanan dia 2,500 darab dengan 12 bulan, kita akan dapat RM30,000. Jadi gaji tahunan dia adalah RM30,000. Untuk bayar cukai, dia kena atas RM34,000. Jadi dia kena bayar cukai tak? Untuk peristiwa A kena bayar cukai tak? Dia tak Tak usah bayar cukai. Dia tak usah bayar cukai. Tak. Dia tak kena bayar cukai. Tak perlu bayar cukai. Jadi maksudnya peristiwa A dengan peristiwa B tak boleh. Dia tak ngam. Maksudnya kau gaji bawah 2,500. Okey, tak payah bayar cukai. Tapi dekat peristiwa B, dia cakap kena bayar cukai. Tapi A ni bercakap tentang gaji dia 30,000 ke bawah. Untuk B ni, dia bercakap 34,000 ke atas. Jadi ini 30,000 ke bawah. Ni 34,000 ke bawah. Dia tak ngam dua tu. Jadi A dan B dia dikira sebagai saling eksklusif sebab dia tak boleh bergabung. Dia tiada kaitan antara satu sama lain. Bukan tak ada kaitan. Dia tak boleh. Dia tak ngam. Dia tak boleh berlaku sama-sama. Jelas ke untuk A dan B tu? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Yang lain boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Cikgu pergi pula terang untuk peristiwa yang kedua. Dia tunjuk pula A dan C. A dan C. Okey, peristiwa bergaji A ni adalah pekerja bergaji bawah RM2,500. Okey, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Boleh je dia beli kereta kancil, kereta biasa-biasa untuk naik kereta pergi ke kerja. Jadi, tak ada masalah pun. Dia gaji dia 2,500 ke ataupun ke bawah, dia boleh je pergi kerja naik kereta, tak ada masalah. Jadi peristiwa A dengan peristiwa C boleh berkait, boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi dekat sini kita panggil tidak saling eksklusif. Kenapa tidak saling eksklusif? Sebab dia berkait. Ni peristiwa A, ini peristiwa C. Boleh faham ke? Boleh. Boleh, Okey. cikgu. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Okey, cikgu terangkan pula peristiwa B dan C. B dan C. Okey, peristiwa B dan C ni cikgu cakap orang pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey, betul. Bekerja dengan menaiki kereta. Ada je orang naik kereta pergi kerja tapi sambil tu kena bayar cukai pendapatan. Jadi dia boleh berkait, dia boleh berlaku pada masa yang sama. Maksudnya B dan C adalah eksklusif. Boleh faham ke? Nisa, jelas ke Nisa? Ke pening? Jelas cikgu. Okey. Cikgu, Ya, kenapa? yang B dengan C tu, dia kena bayar cukai pendapatan. Dia pun boleh pergi kerja naik kereta. Jadi dia dia tak eksklusif lah kan sebab kedua-dua dia boleh buat. Ya, betul. Dia tak eksklusif lah. Sebab tu dia kata tidak saling eksklusif. Okey. Jadi, dia boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, contohlah. Contoh. Peristiwa A, pelajar tingkatan 4. Pelajar form 4. Cikgu tunjuk peristiwa A, pelajar form 4. Okey, cikgu cakap tentang pelajar form 4. Okey, B. B. Okey, cikgu bercakap tentang ambil SPM. Cikgu cakap ambil SPM. Okey, C. Matematik A. Okey. Matematik A. Okey, kita pergi kepada A dan B. Cikgu nak tanya kamu. Kalau cikgu pergi gabungkan A dengan B, dia boleh bergabung tak? Pelajar form 4 boleh ambil SPM tak? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Bermakna dia dikira sebagai eksklusif. Maksudnya A dan B adalah bahagian yang lain-lain. Boleh faham?
Okey, jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Okey, kalau cikgu cakap A dan C, cikgu cakap A dan C. A dan C. Pelajar form 4 dapat matematik A. Okey, dia boleh bergabung tak? Boleh berlaku pada masa yang sama tak? Kamu ada Boleh. exam? Ya. Kamu exam akhir tahun ke, pertengahan tahun ke, kamu boleh je dapat matematik A. Maksudnya dekat sini kita panggil dia tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Dia boleh bergabung A dan C. Jadi itulah maksud eksklusif dan maksud tidak eksklusif. Kenapa kita nak? Okey, jelas ke semua tentang definisi eksklusif dan tidak eksklusif? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan pergi. Kenapa kita nak kena belajar peristiwa eksklusif ataupun tidak eksklusif ni? Sebab dia ada formula dia. Dia ada formula dia. Okey. Jadi kalau peristiwa tidak eksklusif, ini formula dia. Ni formula dia. Nanti cikgu tunjuk. Okey, kalau dia eksklusif, ini formula dia. Okey. Jadi kita dah kenal bila peristiwa tu eksklusif dan bila peristiwa tu tidak eksklusif. Jadi bila dia cakap tidak ataupun saling eksklusif, ni formula dia. Ini adalah formula yang kita kena pakai. Cikgu, ni kan set. Okey, set ni betul. Set ni berkait dengan kebarangkalian. Cikgu tak nafikan. Okey, jadi cikgu teruskan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Sekejap. Ini cikgu nak ajar ni. Ni yang cikgu harap sangat ni. Okey, jadi masing-masing cikgu harap kamu masih lagi dalam keadaan yang orang kata sedia untuk belajar. Masing-masing boleh tengok. Okey, jadi tengok tau. Tengok kat depan. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah cikgu. Tengok. Okey, ingat tau. Okey, jadi sekarang kita tengok. A, B, C. Bila dia kata A, B, C, maksudnya ada 3 peristiwa dekat situ. Ni kan tentang orang kata peristiwa gabungan. Jadi kita ada gabungan dekat situ, peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C. Okey, habis dah. Okey, sekarang ni dia eksklusif ataupun tidak eksklusif. Okey, dia dikira sebagai tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Bila dia tidak saling eksklusif ni? Bila kamu nampak dia ada persilangan. Ada persilangan. Maksudnya mana bersilang dia? Ni bersilang dia. Dia ada persilangan. Jadi bila dia ada persilangan, maksudnya dia boleh berlaku pada masa yang sama. Macam tadi, form 4 dapat A dalam matematik. Okey, jadi kiraan dia pula. Masa yang sama. Okey, jadi mendapat satu nombor genap ataupun nombor gandaan 5. Okey, satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester. Ni set semester. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okey, cikgu sempat ajar satu je tahu ni tahu. Okey, mendapat satu nombor genap ataupun nombor gandaan 5. Apa nombor genap dekat sini? Masing-masing boleh tengok. Okey. Okey, tengok Okey, okey, ini adalah untuk mendapatkan satu nombor genap dan satu lagi nombor gandaan 5. PA bersilang bersatu dengan B sama dengan N. A bersatu dengan B sama dengan NS. Apa tu cikgu? Okey, itu adalah dia punya formula. Dia punya formula. Mana formula dia? Kejap, kita tengok kat sini.
Okey. Okey, jadi tak apa. Siapa-siapa yang pening, maksudnya dia kira je terus. Mendapatkan satu nombor genap. 4, 6, 8, 2 kan nombor genap. Lepas tu nombor gandaan 5. Gandaan 5 tu adalah sifar 5. 5, 10, 15. Jadi dekat sini kita ada 5 sahaja. Jadi ada berapa nombor yang cikgu bulatkan? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itulah jawapan dekat atas 5. Per dengan 9. Kenapa ada 9? Sebab ada jumlah nombor yang dalam ni ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebab itulah kita dapat 5/9. Okey. Jadi dekat sini dia nak buktikan P bersatu dengan B adalah apabila kita tengok sekarang ni kan dia dalam keadaan eksklusif. Kenapa cikgu cakap dia eksklusif? Sebab jumlah yang terlibat dekat sini adalah A dengan B. Jadi dia tak bergabung. Bila dia tak bergabung, dipakai formula ni. Jadi ni kan kita dah dapat 5/9. Kalau kita dapat yang tadi mengikut cara yang ini, dalam ni ada 4 nombor. Jadi 4/9. Dalam ni pula ada 1 nombor. Jadi 1/9. Jadi dia boleh ditambahkan, kita akan dapat 5/9 juga. Jadi inilah nak buktikan dia dalam keadaan tidak eksklusif. Silap. Dia dalam keadaan saling eksklusif. Kenapa? Sebab dia tak bersilang. Kalau dia bersilang macam mana? Okey. Kalau dia bersilang, okey, sampai sini boleh hadam ke? Boleh hadam ke sampai sini? Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Okey. Okey, tengok Ini dia nak buktikan kalau dia tidak bersilang. Kalau dia tidak bersilang, maksudnya dia tidak saling eksklusif. Dia punya formula kebarangkalian dekat sini per dengan kebarangkalian dekat sini hanya ditambahkan sahaja. Itu je. Itu sahaja. Okey. Jadi kalau dia dalam keadaan tidak saling eksklusif, masing-masing boleh tengok Okey, ni adalah mendapatkan satu nombor genap ataupun nombor perdana. Cikgu buka kat sini. Siapa-siapa tak faham jangan risau, nanti cikgu tunjuk lagi. Okey, B cikgu pergi dekat sini. Okey. Kan kalau kita tengok dia dekat sini, dia adalah dalam keadaan tidak saling eksklusif. Silap. Kalau dia bersilang, tidak saling eksklusif. Sebab apa? Sebab dia boleh bersilang. Jadi masing-masing boleh tengok. Kalau dia pakai formula, okey, kalau dia pakai yang atas ni, dia kira nombor 1, 2, 3, mendapat satu nombor genap ataupun nombor perdana. Ni semua nombor genap dan nombor perdana yang cikgu bulatkan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dapat 7. Per dengan 9. Ada 9 nombor dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 nombor dekat sini. 7/9. Jadi, ni jawapan dia. Dia nak apa? Bagi tahu rumus tu betul ataupun tak. Ini adalah tadi untuk eksklusif. Sekarang tidak saling eksklusif. Macam mana tu nak buat dia? Okey, nak buat dia dekat sini adalah yang pertama adalah 4/9 ni datang daripada mana? 4/9 dekat sini adalah datang daripada PA. PA adalah bahagian ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor daripada jumlah ada 9. Kemudian tambah PC. PC ni adalah bahagian yang kedua ni. Ada berapa nombor? 4. 1, 2, 3, 4. Sebab itulah kita dapat 4/9 ada 9 nombor. Tolak 1/9. Tolak persilangan dekat tengah ni. Jadi kita dapat ada satu saja nombor dekat tengah ni. 1/9. Jadi jawapan dia 7/9. Bila jawapan dia sama dekat sini, dia nak buktikan yang rumus apabila dia tidak
dalam keadaan eksklusif. Maksudnya dia bersilang. Kita kena pakai rumus PA tambah PC tolak persilangan dia. Okey. Jadi itu orang kata introduction untuk eksklusif dan tidak eksklusif. Itu adalah intro untuk eksklusif dan tidak eksklusif. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang pening, cikgu akan huraikan balik apa yang cikgu cuba terangkan. Okey, mula-mula kita memang tak cukup setengah jam nak tunjuk ni. Kita ada satu lagi bahagian, nama dia eksklusif dan tidak eksklusif. Eksklusif ni bila? Bila peristiwa tu tiada kaitan. Tidak eksklusif ni bila? Bila peristiwa tu ada kaitan. Boleh berlaku pada masa yang sama. Habis. Okey, kemudian kenapa kita kena tahu dia tidak eksklusif dan eksklusif? Sebab dia menentukan kita nak pakai formula yang mana. Kalau dia tidak saling eksklusif, maksudnya dia bersilang. Kamu kena tolakkan dengan persilangan dia. Itu je beza dia. Persilangan dia dekat sini. Kalau dia saling eksklusif, peristiwa tu tak boleh berkait. Dia bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni. Jadi maksudnya tak perlu tolak apa-apa. PA tambah PB sahaja. Kenapa cikgu tunjuk yang ni? Cikgu nak buktikan kepada kamu formula dia. Cikgu nak buktikan kepada kamu formula untuk saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey. Jadi untuk penyelesaian soalan nanti kita akan buat dekat depan. Senang je, jangan risau. Senang je, jangan risau. Okey. Senang je, betul. Senang je, jangan risau. Nanti cikgu akan ajar pada minggu depan untuk eksklusif dan tidak eksklusif. Okey, jadi semua masing-masing boleh buka kamera, kita nak tengok sikit. Adila okey ke ni Adila? Okey, cikgu. Tak dengar. Okey. Okey, ke Adila dah tepu dah? Dah tepu ke? Tak dengar. Faiz dah belajar dah bab 9 kat sekolah? Dah, cikgu. Oh, okey lah. Faiz okey kan? Faiz dengan Ammar macam adik-beradik. Ammar dah belajar dah dekat sekolah bab 9? Belum. Wan Farisha dah belajar dah dekat sekolah bab 9? Belum lagi. Oh, belum lagi. Okey. Cikgu nak tanya Nisa. Nisa dah belajar kan bab 9 kan? Dah. Nisa mesti power kan eksklusif dengan tak eksklusif? Okey, jadi untuk eksklusif dan tak eksklusif, ingat cikgu tak tinggal dekat sini sahaja. Cikgu nak terangkan soalan tapi masa kita ada 2 minit lebih sahaja. Okey, eksklusif dan tak eksklusif dan cikgu akan terangkan next class. Cikgu akan terangkan untuk next class. Jadi janganlah kamu cakap, cikgu tak faham lah. Bukan. Cikgu belum memahamkan lagi. Cikgu baru pergi kepada dia punya definisi dan pembuktian. Untuk memahamkan tu, untuk memahamkan eksklusif dan tak eksklusif, kena buat soalan. Macam hari ni apa yang cikgu buat. Jadi jangan rasa down. Cikgu tak faham lah apa yang cikgu. Bukan. Ini just pengenalan. Cikgu dah tunjuk kat kamu eksklusif ni macam mana, tak eksklusif tu macam mana, formula apa nak pakai untuk eksklusif, formula apa untuk pakai tidak saling eksklusif. Kenapa cikgu tak terus tunjuk? Sebab masa. Cikgu ada 1 minit lebih sahaja. Tadi 2 minit lebih, sekarang 1 minit lebih sahaja. Jadi kalaulah cikgu terangkan, dia ambil masa dan dia akan lebih 10.30. Percayalah cakap cikgu. Okey ke semua? Cikgu nak dengar lah suara sikit. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi cikgu nak tanya Clarin. Okey ke Clarin lesson hari ni? Okey, cikgu. Okey, ingat tahu, semua orang kena ingat. Cikgu tak habis terang lagi bahagian eksklusif dan tak eksklusif. Jangan cakap tak faham. Cakap belum faham.
Tak faham dan belum faham tu beza tau. Nanti cikgu bagi homework, cikgu bagi homework, cuba selesaikan sebab nanti cikgu akan cuba buat juga. Okey. Jadi sebelum kita nak berhenti ni, ada apa-apa pertanyaan ke nak tanya cikgu? Zarif boleh dengar ke suara cikgu Zarif? Ini cikgu. Okey ke? Ke dah tepu dah? Dah tepu dah. Dah tepu dah. Okey. Ingat ni janji cikgu. Cikgu akan usaha untuk fahamkan kamu tentang eksklusif dan tidak eksklusif. Tapi untuk gambar rajah pokok cikgu tak sentuh dah. Cikgu tak sentuh dah. Untuk bersandar ke tak bersandar ke cikgu tak sentuh dah. Okey semua. Jadi jam pun dah menunjukkan pukul 10.30 malam. Cikgu minta maaf lah kalau ada kekurangan apa-apa daripada cikgu. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama Michelle. Cikgu. Okey.